Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan tajuk fungsi trigonometri. Dalam pelajaran sebelum ini, cikgu dah perkenalkan 6 fungsi trigo. Sin, cos, tangent, secant, cosecant dan cotangent. Okey? Dan hari ini cikgu nak bawakan lagi ada 3 bahagian iaitu identiti asas, rumus penambahan dan juga rumus sudut berganda. Ketiga-tiga perkara ini ada dituliskan dalam senarai rumus semasa peperiksaan SPM. Okey, seterusnya ialah contoh untuk selesaikan persamaan bagi mendapatkan nilai theta dari 0 darjah hingga 360 darjah. Contoh yang pertama ialah 3 cos theta tambah 2 sama dengan secant theta. Jadi di sini kalau kita perhatikan, yang boleh kita gantikan menggunakan apa yang ada di sini ialah secant theta. Secant theta adalah bersamaan dengan 1 per cos. Jadi cikgu tulis di sini, ini adalah bersamaan dengan 1 per cos theta. Okey, yang ini sama je lah. 3 cos theta tambah 2. Okey. Kemudian, pindahkan cos theta itu ke sini. Okey, pindahkan cos theta ke sini. Bermaksud dia akan jadi, sebab ini bahagi, pindah sini dia jadi darab. Jadi kita akan dapat 3 cos kuasa 2 theta tambah, ini darab dengan cos, 2 cos theta. Okey, yang tinggal di sebelah sini ialah 1 sama dengan 1. Okey, jadi saya pindahkan semua sekali ke sini. 3 cos kuasa 2 theta tambah 2 cos theta tolak 1 sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, dia nampak seolah-olah ada kuasa 2, ada theta, kemudian ada pemalar. Jadi dia seperti bentuk persamaan kuadratik. Okey, jadi untuk mudah kita letak katakan y adalah sama dengan cos theta. Okey, sama dengan cos theta. Jadi kita ganti. Yang ini cos theta ni ada kuasa 2, jadi bermaksud 3y kuasa 2 tambah ini 2y tolak 1 sama dengan 0. Jadi kita nampak bentuknya bentuk persamaan kuadratik. Jadi bila bentuk persamaan kuadratik, kita kena fakturkan dia. Okey, fakturkan dia. Awak boleh juga gunakan kalkulator. Kalau guna kalkulator, kita akan dapat terus jawapan. Okey, jadi kalau guna kalkulator, kita akan dapat jawapannya. X sama dengan X pula dah. Y sama dengan 1 per 3. Dan satu lagi, Y sama dengan negatif 1. Itu kalau kita guna kalkulator. Dan jangan lupa, bila guna kalkulator, kita reverse satu step ke belakang, kita fakturkan dia. Ini 3y tolak 1. Yang ini bawa ke sini, y tambah 1. Okey, sama dengan 0. Okey, jadi bila kita dah dapat dia punya nilai y, kita nak cari theta tadi. Tujuan kita ialah nak mencari theta. Sebab selesaikan persamaan untuk dapatkan theta antara ni. Jadi, y ini kita gantikan semula. Y tadi ialah cos theta. Maka, cos theta adalah sama dengan 1 per 3. Satu lagi dekat sini, cos theta adalah sama dengan negatif 1. Okey. Jadi di sini, cos theta sama dengan 1 per 3. Okey, kita nak cari theta. Theta sama dengan, okey, kita guna shift macam ni. Okey. Kita tekan kalkulator, on, shift untuk cos, untuk cari theta, pindahkan cos ke sini, jadi shift cos, kurungkan 1 bahagi 3. Okey, kita dapat jawapannya 70.53. 70.53 darjah. Okey, tapi kena ingat, cos di sini ialah positif. Di mana cos positif? Kita buat kotak macam ni. Cos positif ialah di sukuan yang pertama dan di sukuan yang keempat. Jadi di sini ialah 70.53. Di sini pun 70.53. Okey, jadi bila kita baca daripada sini ke sini, itu satu. Yang ini yang saya dah tulis. Satu lagi ialah daripada sini pusing sampai sini. Okey, jadi 360 tolak dengan 70.53. Jadi, untuk dapat pada sukuan yang keempat, 360 tolak 70.53.
Jadi kita dapat 289.47 darjah. Okey, satu lagi ialah bila cos theta sama dengan negatif 1 untuk yang ni tadi. Cos theta negatif 1. Okey, kalau yang ini awak kena ingat balik semula yang kita dah belajar sudut-sudut khas. Okey, cos. Sebab ini ialah sama dengan negatif 1. Okey, sudut khas yang ada negatif 1 dekat area sini yang menggunakan bulatan unit. Okey, itu kalau kita perhatikan dekat sini ialah cos. Cos ialah bersamaan dengan koordinat X. Jadi kita tengok yang mana cos yang koordinat X ni negatif 1. Ini koordinat X 1, 0, negatif 1, 0. Jadi koordinat X yang negatif 1 ialah pada 180 darjah. Okey, jadi di sini theta untuk yang ini ialah 180 darjah. Jadi jawapan kita ialah untuk theta 1, 2 dan 3. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada penyelesaian soalan yang kedua. Okey, ini soalan yang kedua. Iaitu secant kuasa 2 theta tambah secant theta sama dengan tangent kuasa 2 theta tambah 2. Okey, bagaimana kita nak selesaikan untuk cari nilai theta. Jadi kita perhatikan dekat sini, ini secant theta, ini secant, ini pun secant. Jadi yang ini tangent kuasa 2 theta. Jadi kita tengok dekat area sini. Okey, dekat identiti asas dekat sini ada tangent kuasa 2 theta yang ini. Jadi tangent kuasa 2 theta adalah sama dengan secant kuasa 2, satu ni bawa ke sini jadi tolak 1. Maka kita tulis, okey, kita tulis secant kuasa 2 theta tambah secant theta sama dengan tangent adalah sama dengan secant kuasa 2 theta tolak 1. Okey, secant kuasa 2 theta tolak 1. Okey, kemudian yang ujung sini ada tambah 2. Yang ini tadi ialah kita gantikan tangent kuasa 2 theta gantikan dengan yang ini. So sekarang semua sekali kita pindahkannya ke sini. Jadi kita dapat secant kuasa 2 theta tambah secant theta sama dengan, okey, bukan sama dengan, ni pindah ke sini. Tolak secant kuasa 2 theta. Okey, ini tolak 1 tambah 2. Jadi yang tinggal di sebelah sini ialah 2 tolak 1, 1. Jadi kalau kita tengok pada jawapan ni tadi, ini secant kuasa 2 tolak secant kuasa 2. Habis. Jadi apa yang tinggal ialah secant theta sama dengan 1. Okey? Dan mengikut formula yang ini, secant adalah sama dengan 1 per cos. Jadi secant adalah sama dengan 1 per cos theta adalah sama dengan 1. Maka bawa ke sana, maka cos theta juga adalah sama dengan 1. Okey, kita nak selesaikan. Tadi untuk soalan yang ini tadi, okey, soalan yang ni ialah cos theta sama dengan negatif 1. Yang ini cos theta sama dengan 1. Okey, ini kita kena guna yang bulatan unit ini lagi sekali. Cos theta sama dengan koordinat X. Koordinat X mana yang nilainya 1? Okey, kita tengok koordinat yang X ni 1, 0, ni 1, 0. Jadi yang 1 di sini. Pada ketika cos berapa? X-nya 1. X-nya 1. Iaitu pada ketika 0 darjah dan 360. Jadi nilai theta adalah sama dengan 0 darjah dan juga 360 darjah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Sin theta sama dengan cos theta tolak 30 darjah. Okey, di sini pula dia melibatkan rumus penambahan. Okey, yang ini cos A tambah tolak B. Okey, tapi kat sini tolak. Bila tolak, kita gunakan yang bawah. Bila tolak ni kat bawah, guna yang bawah. Kalau sini tolak, maksudnya di sini tambah. Okey, sekarang kita tulis sin theta adalah sama dengan dia cos A cos B. Jadi dekat sini cos ini A, ini B. Cos theta, cos 30. Okey. Bila sini tolak, bermaksud sini tambah. Tambah sin theta, sin 30. Okey, kita ikut ni. Cos A, cos B, sin A, sin B. Okey, kemudian kita buat, kita gantikan dengan, okey, ini kita bawa ke sini. Sama dengan sin theta. Okey, ini sebab ni sin, ini pun ada sin juga. Saya bawa ke sebelah sini. Maka tolak sin theta, sin
30. Okey, sin 30 ialah bersamaan dengan okey, sin 30 okey, tengok dekat sini sudut-sudut khas. Sin 30 adalah bersamaan dengan 1/2 setengah. Okey, ini kita dah lihat dah sebelum ni, dah belajar. Okey, jadi sin 30 bila ni bawa ke sini, sin 30 saya terus gantikan dengan setengah. Okey, dan sama dengan cos theta cos 30. Cos 30 pula ialah punca kuasa 3/2. Jadi ini punca kuasa 3/2. Okey, jadi saya tuliskan semula sebab biasanya kalau nombor ni kita tulis di hadapan. Maka sin theta adalah tolak, ini setengah tulis di hadapan. Setengah sin theta sama dengan ini tulis di hadapan. Punca kuasa 3/2 cos theta. Okey. Jadi, bila sin theta tolak setengah sin theta, dapatlah kita setengah sin theta. Okey, 1 tolak setengah, dapatlah setengah. Okey, sama dengan punca kuasa 3/2 cos theta. Okey, sekarang cos theta saya bawa ke sini, dia akan jadi sin theta. Ini bawa ke sini jadi bahagi cos theta sama dengan punca kuasa 3/2. Yang ini setengah bagi 2 ni bawa ke sini jadi darab 2. Okey, ataupun 2/1. Jadi di sini potong ini, ni potong dengan ni, maka kita dapat punca kuasa 3. Sin theta per cos theta adalah sama dengan, okey, tengok balik semula dalam 6 fungsi kita dah belajar bahawa sin theta per cos theta adalah sama dengan yang ini ya. Okey, sin theta per cos theta adalah sama dengan tangent theta. Jadi kita gantikan, iaitu tangent theta adalah sama dengan punca kuasa 3. Okey, jadi tangent berapa dapat punca kuasa 3? Mana punca kuasa 3 tangent? Ni tangent 45 1, tangent 30 1 per punca kuasa 3, tangent 60 ialah punca kuasa 3. Okey, jadi kita buat macam ni. Tangent 60 ialah punca kuasa 3, 60. Tangent positif ialah di sukuan yang pertama, dan satu lagi tangent positif ialah aku suka tolong kawan, tolong di sini T. Jadi di sukuan yang ketiga, sini pun 60. Okey, jadi kita dapat sudutnya ialah 60. Okey, 60. Maka theta adalah sama dengan 60. Okey, satu lagi daripada sini pusing sampai ke garis ni. Sebab sini 180, 180 tambah dengan 60 ialah 240 darjah. Okey. Jadi selesai untuk soalan yang ketiga. Okey, seterusnya soalan yang keempat. 2 cos 2 theta sama dengan sin 2 theta tambah 60. Okey, jadi di sini kita dapati ada menggunakan rumus penambahan juga, iaitu yang sin. Sin yang tambah. Okey, kalau tambah di atas, kalau tambah sini pun tambah. Jadi kita guna rumus itu, kita masukkan di sini. Okey, 2 cos 2 theta adalah sama dengan, okey, ini kira A, ini kira B dia. Kalau sin A tambah B, sin A cos B. Sin A cos B. Okey, kalau tambah, tambah sini ditambah. Cos A sin B. Cos A, A-nya 2 theta, sin 60. Okey, selesai yang itu. Sekarang kita nak gantikan macam tadilah. Kita nak gantikan yang ini. Cos 60 dengan sin 60. Jadi di sini 2 cos 2 theta, okey, sama dengan cos 60. Okey, ini kena hafal sudut khas lah. Cos 60 ialah 1/2. Okey, ingat dia macam mana nak menghafalnya sudut-sudut ini semua. Kita cuma perlu ingat dia punya rajah segitiga. Untuk 45 darjah yang kaki sama. Untuk yang 60 dan 30 ialah segitiga sama sisi. Dan untuk sudut-sudut yang ini ialah bulatan unit. Okey, sekarang dia tanya dekat sini cos 60. Cos 60 ialah setengah. Jadi saya letak setengah tu di depan. Setengah sin 2 theta tambah
sin 60. Sin 60 ialah punca kuasa 3 per 2. Saya letakkan di depan. Punca kuasa 3 per 2. Okey. Cos 2 theta. Sin 60 saya dah gantikan ini. Okey. Sampai situ. Kemudian, apa yang perlu dibuat? Kita yang mana cos dengan cos. Yang tak ada cos kita bawa ke sebelah sini. Okey. Jadi, yang ini ya. Yang ini kita bawa ke sini. Katalah ini, saya masih kekalkan tanda positifnya, setengah sin 2 theta, okey, sama dengan, okey, yang ini bila bawa ke sini sepatutnya jadi negatif, tapi saya dah kekalkan ni, jadi positif. Yang ini positif jugalah, 2 cos 2 theta, dan yang ini akan jadi negatif, tolak punca kuasa 3 per 2 cos 2 theta. Okey, sekarang benda yang sama, cos 2 theta, cos 2 theta. Kita boleh fakturkan. Jadi bila kita fakturkan, kita dapat T. Yang ini masih kekal, setengah sin 2 theta. Okey, yang ini kita keluarkan cos 2 theta. Jadi yang dalam kurungannya kita tulis 2 tolak dengan punca kuasa 3 per 2. Cos 2 theta kita keluarkan. Okey, sebab sama ada cos 2 theta, cos 2 theta tak kat luar. Kemudian di sini ada cos 2 theta ni bawa ke sini, setengah ni bawa sana. Kenapa nak bawa tu? Sebab kita nak dapatkan yang kalau sin bahagi dengan cos dia akan jadi tangent theta. Okey. Jadi di sini sin 2 theta, cos ni bawa ke sini bahagi cos 2 theta. Okey. Yang ini masih sama, 2 tolak punca kuasa 3 per 2. Okey. Ini bahagi 2, bawa sini jadi darab 2. Darab 2. Okey, jadi kita akan dapat dekat sini ialah sin 2 theta per cos 2 theta. Sin per cos adalah sama dengan tangent. Jadi kita tulis dia sebagai tangent 2 theta adalah sama dengan, okey, ini selesaikan, tekan kalkulator. Okey, ini kalau tekan kalkulator, kita akan dapat nilainya ialah 2.2679. Okey. 2.2679. Okey, bagaimana kita nak mencari theta? Okey. Mula-mula kita tengok dekat sini, kalau masih ingatlah ya, kita belajar dulu, iaitu kita buat, kita tentukan dia punya sukuannya di mana. Okey, tangent positif, saya guna ruangan kosong mana? Sebelah atas ni lah ya. Okey, tangent positif. Tangent positif ialah di sukuan yang pertama dan yang ketiga. Jadi di sini dan di sini. Ingat sudut yang tirus yang kita dapat itu mesti terhadap paksi X. Sini dan ini terhadap paksi X ya. Sudut rujukan dipanggil. Okey, kemudian kita tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Shift tangent. Okey. 2.2679. Okey, kita dapat 66.20. Okey, kalau kita nak tukar dia kepada minit pun boleh tekan dia lagi sekali. Okey. 66 darjah 12 minit. Okey, jadi kita dapat di sini ialah 66 darjah 12 minit. Sini 66 darjah 12 minit. Macam tu. Kemudian kita nak kira sudut dia macam mana? Iaitu sudut dia mula-mula pada sukuan yang pertama 66 darjah 12 minit. Okey, kemudian kita teruskan sampai pada sukuan yang ketiga ialah 180 tambah dengan 180 tambah dengan 66 darjah 12 minit ialah 246 darjah 12 minit. Okey. Kemudian oleh kerana dia 2 theta, bermaksud kita kena buat 2 kali pusingan. Okey, tadi ni dah pusing sekali, kita pusing lagi sekali. Okey, daripada sini pusing sampai sini 360 sampai ke garis ni semula. Bermaksud 360 tambah 66 darjah 12 minit, iaitu kita dapat 426 darjah 12 minit.
Okey, dan satu lagi kita teruskan sampai ke sini. Bermaksud kalau sampai sini saja ialah 540. Okey, tambahkan 540 tambah dengan 66. Darjah 12 minit ialah 606 darjah 12 minit. Okey. Jadi di sini kita dapat untuk dua tita. Soalannya ialah disuruh cari tita yang dalam julat ini. Jadi pindahkan 2 ke sini, jadi bahagi semua sekali ini dengan 2. Maka jawapannya yang akhir ialah tita adalah sama dengan, ini bahagi 2, 33 darjah 6 minit. Okey, ini pula bahagi 2, 123 darjah 6 minit. Yang ini pun bahagi 2, 213 darjah 6 minit. Dan yang terakhir, yang ini bahagi 2, 303 darjah 6 minit. Okey, jadi yang ini cikgu dah tunjuk penyelesaian persamaan ya, yang menggunakan rumus ini. Ada yang menggunakan mana-mana yang ada kat sini lah. Okey, jadi melibatkan identiti asas, rumus penambahan. Okey, dan rumus sudut berganda belum lagi. Untuk contoh yang seterusnya nanti kita akan guna rumus sudut berganda. Okey, kita pergi pula pada contoh yang lain, iaitu soalan yang ini. Tanpa menggunakan kalkulator, selesaikan. Okey, jadi diberi di sini soalannya yang pertama ialah diberi sin 63 darjah cos 18 darjah tolak cos 63 sin 18. Okey, kalau kita tekan kalkulator boleh ya, tapi dekat sini tanpa menggunakan kalkulator. Jadi di sini kalau kita perhatikan, kita cari dekat senarai formula ini yang melibatkan ada sin A cos B tolak cos A sin B. Okey, jadi sin A cos B ialah dia pergi kepada rumus penambahan untuk sin. Tolak, maka sini pun tolak. Tolak, tolak. Jadi bermaksud dekat sini adalah ditulis sama dengan sin 63 ini ialah merupakan A, 18 ini merupakan B dia. Jadi dia boleh ditulis sebagai sin A tolak B, bermaksud sin 63 darjah tolak 18 darjah. Okey, 63 tolak 18 adalah bersamaan dengan sin 45 darjah. Jadi sin 45 darjah lagi sekali kita kena hafal. Okey, iaitu sudut-sudut khas. Sin 45 adalah bersamaan dengan 1 per punca kuasa 2. Jadi di sini adalah bersamaan dengan 1 per punca kuasa 2. Okey, pergi kepada soalan yang kedua. 2 cos kuasa 2 45 darjah tolak 1. Okey, kita cari dekat sini yang mana ada kena-mengena, bentuknya macam ini. Okey, yang ini tak ada, sini pun tak ada. Jadi kita tengok yang di bahagian rumus sudut berganda. 2 cos kuasa 2, 2 cos kuasa 2, A tolak 1. Dan dia adalah bersamaan dengan cos 2A. Jadi kita boleh tulis A dia apa? A nya dekat sini. A dia ialah 45. Jadi kita boleh tulis ini adalah bersamaan dengan cos 2A. A nya ialah 45 darjah. Jadi ini adalah bersamaan dengan cos 90 darjah. Jadi lagi sekali kita jumpa cos 90. Cos 90 adalah merupakan sudut khas. Jadi kita tengok dekat sini, saya bawakan semula ya. Iaitu bila sudut yang 0, 90, 180, 270 kita kena tengok bulatan unit. Jadi kalau cos 90, cos ialah kita kena tengok koordinat X. 90 di sini kita tengok koordinat X. Koordinat X-nya ialah 0. Jadi ini adalah bersamaan dengan jawapannya ialah 0. Okey. Seterusnya kita pergi selesaikan untuk tangen 105 tanpa menggunakan kalkulator. 105. Macam mana kita nak cari 105? Kalau tanpa menggunakan kalkulator, jadi kita kena gunakan sudut-sudut khas. Okey, sudut-sudut khas ialah yang kita boleh guna di sini ialah tangen untuk mendapatkan 105 ialah 60 darjah tambah dengan 45. Okey, tangen kemudian ada tambah. Jadi kita tengok dekat sini. Sini tangen tambah. Okey, A tambah B, tangen A tambah B. Kalau yang merah kita guna yang merah. Okey, jadi di sini dia jadi tangen ini A ini B nya. Maka tangen A tambah tangen B. Tangen 60 tambah tangen 45. Kemudian bahagi, okey, bahagi 1
Okey, kalau sini tambah, di sini yang merahnya ialah tolak. Jadi di sini tolak. Tangent A, tangent B. So, tangent 60, tangent 45. Okey, daripada sini kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator, bukan tekan kalkulator, tak boleh tanpa menggunakan kalkulator. Kita kena tengok sudut-sudut khas yang ada dekat sini. Okey, tangent 60. Tangent 60 ialah punca kuasa 3. Tambah tangent 45 apa dia? 1 bahagi 1 tolak tangent 60. Punca kuasa 3. Tangent 45 ialah 1. Jadi, inilah jawapan akhir dia. Jadi kalau selalunya kalau tanpa menggunakan kalkulator, jawapan kita tak boleh dalam bentuk perpuluhan. Okey. Kita pergi kepada contoh yang keempat. Contoh yang keempat ialah melibatkan ada dua, cos A dan sin B. Okey. Cos A ialah 12/13, sin B ialah 4/5. Di mana A sudut tirus, B sudut cakar. Okey, jadi di sini sebelum kita jawab soalan, kita kena lukiskan dulu. Untuk sudut A ini merupakan sudut tirus, bermaksud A berada di sukuan yang pertama. Macam ni. Okey, jadi ini sudut A sebab dia tirus, ini A. Jadi kita buatkan segitiganya. Jadi cos A, cos ialah kah A per H. Jadi A dekat sini, opposite sini. Jadi A-nya kat sini ialah 12. Maka sini 13. 12 A per H. Maka O-nya ialah 5. 5, 12, 13. Okey, itu kita kena hafal lah. Kalau tidak, awak kena guna teorem Pythagoras. Okey, seterusnya, sin B ialah 4/5. B ialah sudut cakar. Okey, bila B sudut cakar ialah sudut pada sukuan yang kedua. Daripada 90 ke 180. Okey, jadi B di sini. Jadi kita buat bentuk macam tu. Segitiga. Jadi kita tengok dekat sini sin ialah O per H. 4/5. O per H. Opposite-nya ialah 4. H-nya ialah 5. Maka sini ialah 3. Kita kena lukiskan macam ni dulu. Baru kita boleh jawab soalannya. Jadi soalannya dekat sini cari cos A tambah B. Okey, cos A tambah B. Cos A tambah B. So, kita kena guna formula yang di atas. Tambah merah, kita guna yang merah. Jadi di sini ialah cos A tambah B adalah bersamaan dengan cos. Okey, yang cos guna ni ya. Cos A, cos B. Cos A, cos B. Okey, kalau tambah sini tolak. Okey, tolak. Sin A, sin B. Sin A, sin B. Maka kita dapat cos A. Cos A kita boleh ambil sajalah yang ini. 12/13. Cos B. B rujuk dekat sini. Okey, jadi dekat sini kalau cos pada sukuan yang ketiga ialah negatif. Jadi kita kena letak negatif. Okey, negatif. Cos B, cos ialah A per H. 3/5. 3/5. Okey, tolak sin A. Sin A rujuk dekat sini. Sin ialah pada sukuan yang pertama semuanya positif. Jadi sin A ialah O per H. 5/13. Sin B ialah O per H. 4/5. Okey, pada sukuan yang kedua kalau sin positif. Okey. Jadi kita selesaikan. Kita dapat ini darabkan dia, kita dapat negatif 36/65. Yang ini kita darabkan dapat 20/65 sama dengan negatif 56/65. Kalau boleh dipermudahkan, kita permudahkan dia dulu. Okey, jadi jawapan akhirnya yang ini. Soalan yang kelima ialah diberi cos X sama dengan negatif 1/m, di mana X ialah sudut cakar. Cari dalam sebutan M sin 2X. Jadi ini soalannya, dia suruh cari sin 2X.
Okey, jadi yang pertamanya kita kena lukiskan bentuk macam ni tadi, segitiga ni. Di mana sukuannya di mana? Cos X dia berada, X ialah sudut cakah, cos sudut cakah ialah berada pada sukuan yang kedua. Jadi sukuan yang kedua dekat sini kita buat bentuk segitiganya. Okey, sini X-nya. Jadi cos ialah A per H. A per H. Jadi di sini ialah M dan di sininya ialah 1. Okey, negatif ini sebab pada sukuan kedua cos ialah negatif. Jadi 1, sini M. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, jadi kita dapat yang di sini ialah punca kuasa M kuasa 2 tolak 1. Okey, soalannya tadi ialah kita nak cari sin 2x. Okey, untuk sin 2x, okey, tengok dekat sini sudut berganda. Sin 2A ialah 2 sin A cos A. Jadi kalau sin 2x adalah sama dengan 2 sin X cos X. Okey, jadi adalah sama dengan, kita masukkan nilainya, 2 ni turunkan ke bawah, sin X, okey, baca dekat sini, sin X ialah sin O per H. O per H, ini O-nya, opposite-nya sini, ini hypotenuse. Jadi, punca kuasa M kuasa 2 tolak 1 per dengan M. Okey. Jadi, kalau sin pada sukuan yang kedua, positif. Kemudian, cos. Cos X. Cos ialah, ini kita ambil je lah ni. Nak baca sini pun boleh. Cos pada sukuan kedua ialah negatif. Jadi, negatif 1 per M. Okey. Kemudian kita darabkanlah. Bila kita darabkan, kita akan dapati jawapannya ialah 2. Ini darab dengan ini. Ada negatif. Mula-mula ada tanda negatif lah. Sebab sini ada tanda negatif. Sebab ini ada negatif. Jadi ini 2. Kemudian ini darab dengan ini. Punca kuasa M kuasa 2 tolak 1. Darab sama dengan 1 dapat ini juga. Okey. Bahagi dengan M darab M ialah M kuasa 2. Jadi ini dia sin 2x. Ini sayangnya. Jadi kita dah selesaikan pun menggunakan identiti asas, rumus penambahan dan juga rumus sudut berganda.